Baik, inilah dia PPE ataupun pemakaian yang diwajibkan kepada petugas-petugas yang perlu berhadapan dengan pesakit COVID-19 untuk memastikan supaya mereka sentiasa terjaga dan tidak mudah dijangkiti oleh virus itu. Ya, tapi menariknya pakaian PPE ini bukanlah pakaian yang didapatkan dari luar, tapi dihasilkan sendiri dalam negara, dan lebih menarik lagi adalah dihasilkan oleh salah sebuah institusi yang menggunakan kemahiran TVET iaitu MARA. Ya, jadi sekarang ni kita lihat banyak daripada NGO, agensi-agensi kerajaan maupun institusi pendidikan yang menawarkan sumbangan dari segi membuat pakaian, PPE, alat perlindungan diri dan sebagainya. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu kita untuk berbincang mengenai kemahiran TVET MARA membantu petugas Barisan Harapan. Jadi bersama kita hari ini ialah Tuan Haji Rahim Slamat yang merupakan Timbalan Pengarah 1 bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji, kalau pakaian tadi, PPE tadi kita lihat, kita rasa gemetar juga jantung saya. Sebab bukan apa, sebab saya dapat merasakan debaran dan juga getarannya untuk mereka yang perlu memakai pakaian itu apabila mereka bertugas. Tetapi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia adalah untuk kita sama-sama mendoakan kesejahteraan petugas Barisan Hadapan. Tetapi TVET MARA rupanya lebih ke hadapan apabila bukan setakat berdoa dan mengharapkan COVID ini berlalu, tetapi bertindak dengan menghasilkan PPE ini. Mungkin kita boleh dapat gambaran terlebih dahulu bagaimana bermulanya inisiatif untuk menghasilkan PPE ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tercetusnya idea MARA untuk menghasilkan pakaian keselamatan ini kepada peran liners kita, khususnya doktor, kepada nurse, juga pengawal keselamatan negara. Pada peringkat awalnya ialah kita pun baru pertama kali menghadapi darurat kan, ataupun PKP ni. Mungkin kita tak pernah. Jadi pada peringkat awal bila kerajaan isytiharkan PKP itu, kita pun macam semua rasa semuanya lah, rakyat Malaysia pun rasa macam tersentak jugalah dengan keadaan tersebut. Kita pun tak nampak apa. Tapi bila selepas saja dalam PKP itu, kita melihat melalui video, melalui berita di TV, melalui media sosial, kita melihat frontliner kita ni seperti doktor, seperti nurse, dia banyak dia terpaksa ataupun mereka memerlukan pakaian-pakaian keselamatan ini untuk melindungi diri mereka daripada wabak ni lah. Jadi hasil daripada itu kita di MARA kita menyarankan, kita pun di MARA kita ada ITMA ataupun Institusi Pendidikan MARA, khususnya dalam pendidikan TVET kita ada Giat MARA, Institut Kemahiran MARA, kita ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA, kita ada MARA Japan Industrial Institute, kita ada Jerman Malaysia Institute, kita ada UDKL. Itu semua adalah institusi TVET MARA. Maka MARA telah menyarankan kepada institusi ini agar mereka dapat berilah sedikit sumbangan tenaga untuk kita menghasilkan PPE ini kepada peran liners kita. Itulah pada peringkat awalnya jugalah kita dapat maklumat tu. Jadi saya tertarik dengan yang ini, alat perlindungan muka ni. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apa antara teknologi yang digunakan untuk menghasilkan alat perlindungan muka ni. Okey, untuk perkataan penonton inilah satu kita di di TVET MARA ni, iaitu selain daripada kita mengajar pelajar-pelajar dalam bidang kemahiran dan teknikal, kita juga mengajar dalam bidang inovasi dan juga R&D juga lah. Jadi kita di peringkat di KKTM ni, kita menawarkan beberapa program yang ada di punya niche area dia lah. Kita ada dalam bidang electrical, ada dalam biomedical pun kita ada, biomedical engineering, kita ada dalam bidang mechanical. Jadi hasil teknologi ataupun kepakaran pensyarah yang kita ada, peralatan-peralatan yang kita ada di Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan juga di IKM tadi, maka pensyarah-pensyarah tersebut telah mereka cipta ataupun menghasilkan satu yang saya nampak ni agak kelainan sikit lah daripada yang lain. Kebanyakannya kalau kita lihat banyak NGO ataupun juga mana-mana lah NGO yang membantu untuk membuat
frame ni berdasarkan kepada 3D printer. Tapi yang ni memang dihasilkan sendiri daripada bahan yang ada di kolej sendiri, yang kita ajar pada pelajar tu. Jadi bahan-bahan tersebut memang bahan ni pun bahan guna pakai pun. Kita pakai balik dan bahan-bahan tersebut kita proses balik semula menggunakan P2210 ni daripada ni plastik daripada plastik sebut plastik daripada Jerman kita buat ni. Dan penghasilan ni dapatlah kita menghasilkan frame ni. Dan dengan frame ini tadi yang dibuat oleh KKTM Kuantan. KKTM Kuantan kita ada memang sana ada mesin yang canggih memang mesin 5XZ punya mesin. Lepas tu kita ada 3D printer. 3D printer ni mana pensyarah akan cuma design dekat melalui Magic software. Lepas tu mereka dapatlah menghasilkan ni campuran plastik ni tadi diadunkan campuran plastik tu dengan plastik yang terpakai tadi dan dapatlah menghasilkan frame ni. Dan frame ni dia punya istimewa dia berbanding dengan yang sedia ada ni, maknanya dia sangat selesa lah diguna pakai. Dia tak cengkaman dia tak bagus, cengkaman dia bagus. Lepas tu dia yang keduanya pula dia tahan lasak. Kalau kita baling tak pecah. Yang paling bagus sekali dia ni dia boleh dipakai semula. Selalunya kalau macam setengah pengguna dia pakai buang. Tapi yang frame ni dia tak perlu buang. Dia tahan sehingga 160 darjah Celsius. Jadi bila doktor ataupun nurse kalau dia dah guna pakai, dia jangan buang. Dia rendam saja dengan air panas dan dia pakai balik semula. Jadi dia beri inilah agroekonomik lah untuk diguna pakai. Satu bentuk penjimatan juga. Dan pada masa yang sama memudahkan supaya kita tidak terlalu banyak perlu PPE ini. Ya, betul. Jadi cuma berapa ramai ataupun kumpulan yang terlibat dalam penghasilan PPE dan juga pelindung muka ini secara keseluruhan? Secara keseluruhannya kita yang terlibat, Institut Kemahiran terlibat ni lebih kurang kita seluruh negara terlibat ni. Daripada IKM SIG ada, daripada IKM Sungai Petani, KKTM Balik Pulau, KKTM Lenggong, KKTM Lumut, KKTM Rembau, KKTM Mijik Tanah Melaka, KKTM Seri Gading, KKTM Ledang, dan di Sarawak pun di Sabah pun ada IKM Kota Kinabalu. Mereka semua terlibat dalam menghasilkan produk PPE ni. Lebih kurang 4,000 pieces telah dihasilkan dan kita dah agihkan lebih kurang dekat 50 hospital dan juga klinik kesihatan. Di samping itu juga kita bagi juga kepada pasukan keselamatan seperti polis pun kita hantar. Contoh macam di Ledang tu dihantar kepada IPD Segamat. Polis Segamat pun dapat menerima ni kan. Selain itu juga perbandaran Muar pun dapat juga. Jadi mereka ni dapat ni lah. Bukan kata setakat untuk hospital saja, jadi yang untuk keselamatan pun dapat. Jadi yang terlibat sekali lebih hampir dekat 100 petugas-petugas sukarelawan daripada di kalangan ni lah, dalam kalangan pensyarah-pensyarah MARA kita lah. Selain daripada bantuan dari segi peralatan, saya difahamkan juga pihak MARA turut melancarkan tabung MARA Prihatin. Betul? Ya. Jadi setakat ini berapa banyak sumbangan yang telah diterima? Itu dalam kawalan ni lah, dalam saya pun tak berapa pasti tu, tapi dalam kawalan saya mungkin saya pun tak boleh lah. Tapi adalah memang MARA ada melancarkan MARA Prihatin, tapi jumlahnya saya tak berapa nak ni lah. Cuma apabila kita melihat inisiatif yang diambil oleh KKTM ini, sebenarnya masyarakat juga tidak mahu ketinggalan untuk menyumbang, kerana untuk kita berada di barisan, betul-betul di barisan hadapan mungkin kita tidak mampu, tetapi dengan sumbangan ini bagaimana pelibatan ataupun penyertaan daripada mereka di setiap KKTM itu, dan apakah yang menjadi penanda aras untuk mereka apabila mereka terlibat dalam usaha ini? Sebab pelajar-pelajar yang terlibat, pihak guru, pelatih dan sebagainya, mereka pasti merasakan bahawa ini adalah sumbangan kecil, nampak kecil tetapi besar sebenarnya maknanya kepada petugas-petugas di barisan hadapan. Okey, oleh kerana kerajaan telah memberikan arahan PKP ini, jadi kebanyakannya pelajar-pelajar memang dah balik inilah, yang balik ke kampung, ke rumah masing-masing. Selain daripada itu juga ada jugalah yang sebahagian pelajar yang tinggal di di asrama di KKTM IKM ini. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam membantu ini kebanyakannya adalah
di kalangan pensyarah yang di sekitar itulah, sekitar yang masih tinggal di sekitar Institut Kemahiran Mara ataupun Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Selain daripada itu juga kita mengguna tenaga yang dapat memberi sumbangan sukarela ini daripada kalangan alumni kita. Jadi ada jugalah alumni kita yang membantu untuk support beri barangan ataupun bahan-bahan untuk membuat PPE inilah. Tuan Haji, sepanjang proses pembuatan PPE ini, apa antara kita kata SOP ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh KKM, iaitu antara yang penjarakan sosial, adakah diamalkan sepanjang pembuatan PPE ini? Ya, kita memang patuh pada kerajaan, arahan kerajaan. Jadi setiap pergerakan tu kita kawal jugalah, bukan kata boleh semua orang pergi. Pertama, dia perlu mendapatkan kelulusan daripada yang bahagia Datuk KP kita. Selain itu juga kita hadkanlah, maknanya mereka yang bertugas ni lebih kurang dalam 5 orang dalam satu masa. Kita tidak membenarkan juga dalam keadaan yang ramai. Kita pun faham dalam dalam situasi sekarang ni. Kita itulah antara SOP yang kita ni lah. Selain daripada itu kita mengawal jugalah SOP kita pun kena jaga juga. Kita kena pakai mask, kita pakai pencuci tangan dan sebagainya. Bagi Tuan Haji lah, apabila inisiatif ini diambil, apa yang ingin tunjukkan kepada masyarakat supaya mereka juga terpanggil untuk sama-sama membantu, sebab kalau dari segi wang ringgit mungkin sekarang ini wang ringgit itu sudah menjadi perkara kedua, sebab kesihatan itu yang lebih penting. Dan untuk menjaga kesihatan mereka yang terlibat terdiri daripada petugas-petugas ini, mereka memerlukan perkara-perkara seperti ini, ya, keperluan-keperluan fizikal yang membolehkan mereka bertugas dengan selamat. Bagi Tuan Haji, bagaimana melihat inisiatif ini dapat membantu, sebab kita bukan berada di hadapan untuk sama-sama merawat, tapi kita di luar daripada bidang Kementerian Kesihatan itu. Okey, betul. Dari segi kita pun sedia maklum bahawa kita pun memang tak dapat nak bersama seperti bersama dengan doktor dan sebagainya. Jadi dengan kepakaran yang kita ada, dengan mesin yang kita ada, jadi kita berdapatlah beri sedikit sumbangan tenaga. Mungkin kita tidak alhamdulillah macam baru ni pun, contoh macam di KKTM Berembau kan, kita mendapat tugasan yang diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjahit pakaian PPE tu, lebih kurang 2000 meter dia punya panjang. Kain dia. Kita menghasilkan lebih kurang dalam 670 helai. Jadi kita ada mesin, kita ada kepakaran, jadi kita sekadar memberi sumbangan tenaga lah untuk membantu frontlinersnya. Bekalan ni dari mana? Bekalan ada bahan mentah? Bekalan bahan mentah ni sebahagiannya sumbangan daripada orang ramai. Sebahagiannya ni ada daripada Kementerian Kesihatan sendiri. Macam ni, macam PPE yang sering dipakai oleh kita punya model ni kan. Beliau ni pakaian ni kita dapat daripada pihak hospital sendiri, minta tolong bantu untuk mereka pasien dan juga menjahit pakaian ni untuk keperluan mereka lah. Jadi tanggungjawab untuk menjahit diserahkan kepada pihak kebetulan kita ada kepakaran, kita ada mesin, kita ada alat, kita bantu di situ lah. Jadi itu sebenarnya yang menjadi pembuka mata kepada masyarakat bahawa kita tidak berada di hadapan, tetapi walaupun kita di belakang, kita menjadi pendokong yang paling ampuh sekali untuk memastikan supaya petugas-petugas kita sentiasa terpelihara. Terima kasih Tuan Haji kerana perkongsian yang sangat bermakna hari ini, tanggungjawab yang diberikan kepada yang terlibat pensyarah dan sebagainya, saya rasa digaras dengan begitu baik dan cemerlang. Lepas ini ada banyak lagi, ya insyaAllah. Selepas ini pula jika ada diperlukan bantuan daripada pihak frontliners, insyaAllah kita MARA akan sedia membantulah dengan teknologi juga kepakaran yang kita ada di Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan juga IKM tadi, kita insyaAllah kita bantu. Terima kasih Tuan Haji Rahim Slamat, merupakan Timbalan Pengarah 1 bahagian Kemahiran dan Teknikal BKT Mara.